Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Untuk Bapak yang amat dihormati, terima kasih karena terus setia bersama di dalam channel ini. Satu perkara yang saya nak kongsikan kepada Anda. Rupanya di dalam dunia ini, mana-mana pemimpin ataupun individu yang bergelar Perdana Menteri. Rupanya mereka yang kita tahu, seperti yang kita tahu, mempunyai kuasa sebagai Perdana Menteri. Dan sudah pasti kepemimpinan politik di bawah Perdana Menteri, termasuk timbalan Perdana Menteri, termasuk menteri, timbalan menteri, ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, sudah pasti rakyat Malaysia juga mempunyai mindset yang sama, di mana Perdana Menteri adalah pemimpin yang tertinggi di dalam kerajaan. Namun saudara-saudara, sebagai Perdana Menteri sudah pasti tanggung jawab itu juga besar. Semua keputusan yang diambil perlulah difikir masak-masak. Kalau boleh jangan fikir satu kali, dua kali, tetapi berkali-kali. Karena satu keputusan itu akan mempengaruhi rakyat Malaysia, mempengaruhi negara. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, rupanya Perdana Menteri yang membuat keputusan suka hati, membuat keputusan yang bagi beliau hanya mementingkan diri ataupun keputusan yang suka hatilah. Rupanya ini membolehkan seseorang Perdana Menteri itu dipecat. Saya tak kata Anwar Ibrahim, karena kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ini, hari ini yang kita dapat lihat kepimpinannya itu amat diterima oleh rakyat Malaysia. Memang ramai yang mahu Anwar Ibrahim terus kekal sebagai Perdana Menteri sehingga 10 tahun, 20 tahun. Tapi tidak dapat dinafikan ramai juga yang mahu Anwar Ibrahim dijatuhkan. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ulasan saya sebentar tadi, rupanya mahkamah melucutkan jawatan Perdana Menteri. Bukan Perdana Menteri Malaysia, tetapi Perdana Menteri Thailand. Ini beritanya, Mahkamah Perlembagaan Thailand melucutkan jawatan Perdana Menterinya, Srettha Thavisin, kerana melantik bekas banduan sebagai menteri. Taikun hartanah itu menjadi Perdana Menteri keempat dalam 16 tahun yang dijatuhkan mahkamah, sekaligus dijangka mengerukan ketidaktentuan politik di negara itu. Srettha dituduh melanggar peraturan etika dengan melantik Pichit Chuenban, peguam yang dekat dengan keluarga bekas PM Thaksin Shinawatra. Pichit dijatuhi hukuman penjara 6 bulan pada tahun 2008 kerana kesalahan berkaitan rasuah. Mahkamah tetap mendengar kes itu walaupun Pichit telah meletakkan jawatan. Dalam keputusan, 5 hakim menyokong pemecatan Srettha, manakala 4 lagi menolaknya. Susulan kekosongan itu, Timbalan Perdana Menteri Phumtham Wechayachai akan bertindak sebagai pemangku Perdana Menteri. Semua jawatan kabinet juga dibatalkan, menjadikan menterinya sebagai menteri kerajaan sementara. Jadi saudara-saudara, ini adalah salah satu contoh bahawa PM tidak boleh mengambil keputusan suka hati, perlu berbincang dengan kabinet. Jadi apa komen Anda? Tonton teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua, terima kasih kerana masih bersama dan terus setia di dalam channel ini. Rupanya baru-baru ini Azmin Ali ada membuat satu pengakuan yang mengejutkan kepimpinan kerajaan, khususnya Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, sudah pasti berkaitan dengan langkah Sheraton antara pemain utama ataupun antara pihak yang memainkan peranan berkaitan dengan langkah Sheraton ini tidak lain dan tidak bukan adalah Azmin Ali. Bahkan ada yang kata Azmin Ali tidak lagi seperti dahulu, di mana kita dapat lihat pada waktu Azmin Ali sebagai menteri, memang banyak pujian dan kredit diberikan kepada Azmin Ali. Namun saudara-saudara,
Sedangkan beliau hari ini bukan pun sebagai Menteri Besar Selangor, karena pada PRN lepas, kepimpinan PN telah kalah di Selangor. Jadi saudara-saudara, akhirnya Azmin Ali dalam satu kenyataan berkata, Anwar tak faham perdagangan, kata Azmin. Saudara-saudara, aku nak tanyalah di sini, kalau Anwar tak faham perdagangan, adakah Azmin Ali faham perdagangan? Itu yang kita nak tahu. Sudah pasti kalau Azmin Ali membuat kenyataan sedemikian, sudah pasti akan ada pihak-pihak di luar sana yang menyokong Anwar Ibrahim, menyokong PMX yang juga sebagai Menteri Keuangan hari ini untuk membackup Anwar Ibrahim, dan sudah pasti mereka tidak akan setuju dengan kenyataan Azmin Ali. Sedangkan Azmin Ali hari ini di blok pembangkang, manakala Anwar pula sebagai Perdana Menteri dan sebagai Menteri Keuangan. Kenapa pula Azmin Ali tiba-tiba membuat kenyataan Anwar tak faham perdagangan? Adakah di sini Azmin Ali sebenarnya sedang coba untuk memerangkap diri sendiri? Keputusan Tesla untuk tidak membuka kilang di Malaysia membuktikan kegagalan PM Anwar Ibrahim memahami urusan perdagangan. Bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Muhammad Azmin Ali berkata, Malaysia tidak memiliki bahan mentah utama bagi pembuatan kereta elektrik Tesla. Menurutnya, atas alasan itu maka mustahil untuk Tesla melabur di negara ini. Seperti mana diumumkan Anwar, kita tak ada nikel, kalau ada pun kecil di Sabah. Deposit nikel terbesar ini ada di Indonesia. Takkanlah dia nak melabur di Malaysia, bahan mentah di Indonesia tak masuk akal. Justru itu kita lihat Pak Jokowi, Presiden Indonesia, bergegas bertemu Elon Musk di Amerika Syarikat. Meyakinkan Elon Musk bahwa aku Indonesia ada nikel, datanglah ke Indonesia. Saya yakin Elon Musk tidak akan melabur di Malaysia, tapi Anwar perasan dia tak faham tentang perdagangan. Itu adalah menurut kenyataan Azmin Ali. Saudara-saudara, sudah pasti Anwar Ibrahim tidak akan mengambil keputusan yang beliau tidak fikir masak-masak. Jadi adakah di sini kenyataan ini coba untuk memalukan Anwar Ibrahim? Sudah pasti kalau ini satu unsur untuk memalukan Anwar Ibrahim, sudah pasti yang kena nanti adalah Azmin Ali sendiri. Sebelum ini Tesla dilaporkan tidak akan membina kemudahan pembuatan kereta EV sama ada di Malaysia, Thailand atau Indonesia. Tesla sebelum ini bersedia untuk melabur $5 billion untuk hub pembuatan di Asia Tenggara dan memilih Thailand sebagai lokasi pilihan. Mengulas selanjut, Muhammad Azmin berkata, sewaktu dia berada dalam kerajaan dan berunding dengan Tesla, tumpuan tidak diberikan kepada pembinaan kilang EV. Jadi saudara-saudara, kalau Azmin Ali ini hebat sangat, betul-betul committed dan mempunyai komitmen untuk memberikan ide-ide yang bernas bagi Kementerian Perdagangan ataupun platform yang beliau pegang dulu yaitu Menteri MITI. Kenapa Azmin Ali tidak kembali kepada PKR saja, kembali kepada kerajaan dan minta Anwar Ibrahim untuk lantik beliau sebagai Menteri MITI, tukar Tengku Zafrul? Apa komen Anda? Sekian saja untuk kali ini.